Clear. Okey, kalau macam tu saya terus mula ya. Okey. Kita cuma berdua nih, Ailisa. Okey. Saya akan share dulu skrin. Kita kat sini, Malaysia baru habis general election semalam. Tu yang semua busy tu. Okey. Selamat pagi semua. Okay, nama saya Aida Liza. Ailisa. Tapi biasanya saya dikenali dengan nama pakai nickname Ailisa Azmi. Tapi sebenarnya nama betul saya Aida Liza Azmi. Okay, so saya memilih untuk buat version dalam bahasa Melayu sebab nak encourage innovator dari Malaysia nanti bila Google Innovator dah share ke YouTube, saya nak post ke social media. Kita nak menggalakkan lagi innovator daripada Malaysia. So sedikit tentang diri saya. Okey, jadi saya adalah seorang innovator dari VIA 21. Baru je tahun lepas saya menyertai innovator. Cuma saya sudah pun menyertai Google sebagai certified trainer level 1 dan level 2 sejak tahun 2016. Jadi sebelum ni saya ini tahun ini 20 tahun pengalaman saya dalam bidang pendidikan lah. Okay, ini tahun ke-20 saya. Saya mula mengajar tahun 2000. Okey. Ada tersilap sikit. 2002 sebenarnya. 2002 hingga 2012. 2002 bukan 2022 Okey. Jadi saya mula mengajar tahun 2002. Kemudian saya jadi pegawai officer di Ministry of Education Malaysia and also sebagai edtech trainer dan juga coach. Kemudian in 2020 saya balik semula ke sekolah. Okey. Baru saya jelas Okay, I hope my voice is clear. Let me know if my voice cannot be heard. Okay, so hari ni saya nak cakap tentang pembantu peribadi versi digital sebab kita cikgu-cikgu di sekolah ke atau di rumah ke, kita selalu perlu planner lah, buku nota lah. Jadi saya nak introduce dua Google App yang sebenarnya sangat membantu dalam urusan seharian. Okay, iaitu yang pertama Google Calendar dan juga satu lagi adalah Google Keep. Kita tengok dulu apa keistimewaan kedua-dua Google Calendar ni. Kedua-dua aplikasi Google ini iaitu Calendar dan juga Keep. Saya memang peminat tegar ni, dua-dua aplikasi ni memang saya guna. Okay. Jadi apa kelebihan Google Calendar dengan Google Keep ni? Yang pertama, saya suka sebab dia boleh akses serentak di semua peranti. Kalau kita guna guna dekat browser ke, kalau kita guna dekat laptop ke, atau kalau kita guna dekat mobile device, phone ke, iOS, Android, tak kisah, semua boleh guna. Okay, asalkan kita guna dengan akaun Google. Tapi dia satu lagi kelebihan dia adalah sebab dia percuma, tak ada bayaran tambahan untuk guna kedua-dua aplikasi Google Calendar dengan Google Keep. Ni part yang paling best sebab dia percuma. Okay. Jadi saya akan share sikit lah contoh macam mana cara kita nak apa yang bagi saya interesting lah berkaitan dengan Google Calendar. Okay. Contoh ni adalah Google Calendar. Saya pergi dulu dari basic iaitu mula kita pergi dekat Google ni, kemudian kita ambil kalender. Okay, so jadi dekat sini sebenarnya ada semua jenis notification ataupun maklumat-maklumat ataupun apa-apa. Dia sama konsep macam planner. Bezanya planner kita kena tulis kan, atau tak ada alarm, tak ada maklumat tambahan. Tapi yang ini dia special sebab dia ada maklumat tambahan. Contohlah saya ambil satu ni, program ni.
Okay, saya ambil yang ni. Okay. So yang ni saya boleh setkan notification ni one day before, sehari sebelum ke, 2 hari sebelum ke, atau saya boleh set kan apa yang saya perlu bawa. Okay, saya setkan appointment anak saya. Okay, my daughter's appointment dekat apa ni ENT di hospital, jadi saya setkan apa yang perlu saya bawa. Okey, kemudian notification ni saya boleh set dalam dua bentuk, iaitu dalam bentuk alarm macam notification dekat phone kita tu, atau satu lagi kita boleh pilih notification dalam bentuk email macam ni. Jadi ada dua jenis notification yang kita boleh tentukan. Okey. Kemudian kita juga boleh tambah guest, boleh tambah siapa lagi yang kita nak remind. Contoh kalau kita nak setkan meeting dengan department kita, kita boleh masukkan senarai, semua senarai orang yang akan hadir untuk meeting tersebut. Okey. Jadi satu lagi, kalaulah kata kita perlu meeting tu dibuat secara atas talian, kita hanya perlu tambah klik saja pada butang add Google Meet video conferencing. Jadi di sini juga boleh masukkan tarikh, berapa jam. So ni adalah salah satu yang sangat-sangat membantu. Okey, apa lagi yang boleh dibuat? Sebenarnya ada satu lagi yang saya buat, iaitu okey, sini saya share juga di sini. Saya juga merupakan guru ICT di sekolah yang mana saya menguruskan makmal. Saya menguruskan makmal komputer. Sekolah saya ada 2 makmal komputer. Jadi macam mana saya nak memastikan siapa yang guna makmal, siapa yang supaya tak ada isu clash, tak ada isu time saya A nak guna, B pun nak guna. Jadi saya guna cara ni, iaitu dengan booking appointment. Okay, contohnya kalau saya buka booking page dekat sini, ni juga set up melalui Google Calendar. Okay, so contoh kat sini saya dah tentukan bahawa setiap satu booking session adalah sebanyak 30 minit. Setiap satu sesi. Jadi kalau cikgu tu dia nak guna 1 jam, dia book lah 2 dekat sini. Jadi akan hilang lah. Contohlah katalah esok saya nak guna pagi, saya nak bawa murid kelas tahun 5 masuk. So saya hanya tekan masukkan je email apa semua. Okay. So akan nampak dekat sini bahawa booking tu pada jam 7.30 dah pun digunakan. So dah tak ada kat sini. Yang istimewanya satu lagi adalah di sini ada email kan. So secara tak langsung sebenarnya notification ni dia juga masuk melalui email. Macam ni. Dia akan masuk melalui email yang tadi masa kita buat booking tadi. So ni bagi saya contoh macam ni. Nampak makmal komputer. Terus je masuk ke dalam email. Memudahkan untuk booking, untuk planner, macam tu. Okay, apa lagi? Okay, kita tengok apa lagi yang ada. So ni antara benda yang menarik lah bagi saya dalam Google Calendar. So boleh digunakan sebagai assistant atau secretary, digital secretary. Okay, so boleh masukkan semua aktiviti atau mana-mana event kita boleh setkan, kita boleh tentukan masa, okay, supaya kita tak lupa. Kita boleh setkan masa sehari sebelum, seminggu sebelum, 3 bulan sebelum. Okay. Lagi satu, kita boleh create specific calendar. Okay, contoh saya yang saya masukkan create specific calendar tu adalah bila contohnya saya nak buat jadual untuk sekolah. Okay, contohnya macam ni sekolah saya punya. Okay, so dekat sini kita masukkan aktiviti-aktiviti sekolah yang berlaku ataupun hari cuti dalam sekolah. Okay, contohnya kat sini hari sukan sekolah. Jadi kat sini bila ibu bapa cek, dia boleh nampak pada 12 November ada sukan sekolah, 13 November cuti. Okay, so ni antara kelebihan. Okay, saya nak pergi kepada app lagi satu. Okay, iaitu ini dia Google Keep. Macam mana nak pergi ke Google Keep ni sebenarnya? Saya pergi dulu kat sini. Okay, sama juga kita tekan butang 9 titik ni, kemudian kita pergi ke Keep.
Dia ada perkataan keep di situ, dia ada logo lampu warna kuning. Okey. So apa yang menarik kat sini? Keep ni dia lebih walaupun dia function dia macam to do list, tapi saya suka satu tu adalah sebab dia ada beberapa jenis to do list. Antaranya adalah okay, saya tunjuk sini. Contohnya dia jenis macam note macam ni. Okay, note berbentuk note macam ni, yang mana kita boleh masukkan gambar. Okay, atau satu lagi jenis yang macam check boxes, macam ni kita masukkan check boxes. Okay, contohlah saya sediakan senarai barang dapur apa yang belum yang nak beli kan. Lepas tu bila dah beli boleh tick. Bila kita tick dia akan pergi ke bawah. Okey. Juga ni istimewa dia sebab saya boleh masukkan boleh add collaborator. Kat sini ada 2 collaborator anak-anak saya. Okey. Dan bukan sahaja collaborator, saya boleh ubah warna. Saya boleh ubah warna note ni kepada ataupun saya nak letak dia background gambar macam ni. Okey, atau saya nak letak macam ni, nak letak gambar, atau nak tukar dia kepada warna. Okey. Okey, macam ni. Atau juga saya boleh juga tetapkan alarm. Ni menarik ni sebab alarm dia ada beberapa jenis tau. There are few types of alarm or reminder. Okay. Yang pertama, time reminder. Okay. Itu saya nak, I want to remind myself pukul berapa. Okay. Tomorrow pada pukul 8. Esok pada pukul 8. Atau next week pada hari tertentu. Okay. Boleh pilih tarikh. Contoh macam ni. Boleh pilih tarikh dan boleh pilih waktu pukul berapa. Morning ke, afternoon, evening, atau setkan waktu, custom kan, ikut waktu yang kita suka di sini. Atau kemudian kita boleh setkan sama ada dia berulang, daily, weekly, monthly, yearly macam ni. Okay, ini alarm yang jenis time. Satu lagi kita boleh tentukan alarm yang jenis, contoh macam ni. Saya tak pasti di negara, kalau dekat Indonesia, kawan-kawan kat Indonesia ada ke tak, tapi kita kat Malaysia kita ada kedai ni, Daiso, which is saya sangat suka. Okay, so contohlah, kalau saya setkan reminder ikut masa, mungkin pada pukul 8 pagi esok saya masih di rumah. So saya mungkin akan lupa kan. Mungkin saya hanya pergi ke Daiso pada pukul 11 pagi. Tapi reminder tersebut dah bunyi pukul 8 pagi. So bagaimana nak selesaikan masalah ni adalah dengan saya buat tetapan select place. Okay. Instead of reminding, ingatkan kita tentang pukul berapa atau hari apa atau tarikh apa, dia boleh tetapkan remind jika kita masuk ke kawasan tersebut. Phone kita dah detect GPS location tu. Contoh saya setkan dia pergi ke satu shopping mall dekat Petaling Jaya, Selangor. Kemudian bila kita masuk dalam teritori tu, dia akan pop up, akan keluar notification, saya berada di kawasan Daiso. So saya bolehlah beli barang sekian. Macam tu. Okay, so tu antara benda yang menarik. Satu lagi, yang ni yang selain daripada kita ambil note macam ni kan. Okay, katalah saya nak masukkan, dia ada satu function yang kita kata nama dia grab text image. Ni antara banyak, ni antara benda yang menarik, iaitu kalau kita ada satu gambar yang mana rasa macam alah penat lah nak copy kan semua gambar-gambar dia, kita boleh guna grab text image ni. Hanya upload saja gambar tersebut, kemudian kita ambil function grab image text macam ni. Okay, so secara automatik, saya besarkan sikit. Secara automatik dia akan copy. Nampak tak? Spark Camp Saturday November, dia akan copy, dia akan salin ke semua apa yang tertulis di gambar, akan tulis di sini, which is very very interesting. Okay, saya nampak kat sini macam ni.
Okay, so ni adalah function grab image text. Okay, lagi kita boleh juga letak kita boleh letak dia tagging juga. Kalau kita nak, kita boleh tagging. Kita boleh letakkan tag supaya bila kita di bahagian kiri ni, di bahagian kiri Google Keep ni ada beberapa tagging yang saya buat. Contohnya kalau saya klik pada PLC, dia akan keluar lah yang berkaitan PLC, atau inspiration dia berkaitan. Ni saya create je lah. Okay, apa lagi yang kita boleh buat selain kita setkan masa, kita setkan tarikh yang sini. Tadi saya ada sebut tentang collaborator. Katalah saya klik collaborator. Kemudian saya masukkan email siapa yang saya nak. Saya masuk email Go lah. Contohnya. So, saya klik pada butang save title Spark and Saturday. Sini dah tak Saturday, sini dah Sunday dah sebenarnya. So Go pun dia boleh edit juga. Okay, ni saya contoh saya tambah je. So Go pun dia boleh juga edit. Atau ni apa ni, contoh saya bila kita add collaborator macam ni. Semalam kita ada general election, saya keluar rumah pukul 6 pagi, saya balik rumah pukul 8 malam. Jadi saya nak make sure saya tinggalkan anak saya yang dah teenagers lah. Anak saya teenagers ni di rumah, tapi nak tinggalkan macam mana nak pastikan kerja-kerja rumah yang kita bagi tu dia siapkan. So saya buatlah list macam ni, saya share dengan anak saya. Kemudian dia tick. Bila dia tick, saya pun nampak sekali. So saya juga boleh tambah ni. Katakan kalau saya nak tambah image, okay, supaya nak bagi nampak senang, nak nampak beza. So saya hanya perlu upload saja gambar macam ni. Okay. Okay, sekejap je. Okay, saya klik image ni. Okay. Okay, so saya boleh upload juga gambar. So gambar-gambar ni sebenarnya boleh bantu saya differentiate setiap note yang saya create. Contohnya yang ni to-do list. So saya tahu gambar ni apa ni, ini adalah note berkaitan to-do list. Okay, so ini yang lain ni berkaitan dengan research yang saya buat hari tu. Okay, jadi selain dari dua-dua aplikasi ni bagi saya sangat membantu untuk saya lah, membantu sebab satu, kita tak perlu lagi planner, nak bawa planner, nak tulis, nak bawa pen, nak bawa buku apa semua. Kemudian saya juga perlu, bila kita tulis planner, ya kita kena selalu check kan, kita kena selalu check. Tapi yang ni semua boleh duduk dekat phone. Walaupun saya tunjuk ni kita akses melalui browser, tapi dekat phone hanya install saja Google Calendar dengan Google Keep, terus kita dapat guna je. Hanya perlu sign in saja ke akaun Google kita. Just make sure kita sign in yang browser tadi dengan yang app ni dengan akaun yang sama. Tapi boleh tak kalau nak guna, mungkin ada yang tertanya, mungkin ada setengah orang dia ada banyak akaun Google kan, boleh tak? Jawapan dia boleh je, tak jadi masalah. So saya rasa setakat itu sahaja. Okay, my sharing ended here. Thank you so much for the opportunity. So saya pass back to Innovator Program. Okay, thank you very much.